Bertemu kembali dalam Malaysia Memilih dan sebentar tadi saya bersama dengan rakan setugas langsung dari Sabah Hasmi Muhammad kongsikan sedikit mengenai laporan yang dijalankan setakat ini di negeri Sabah terutamanya menjelang PRU ke-15 dan juga melihat khususnya kepada calon-calon Perdana Menteri seperti mana yang saya bentangkan sebentar tadi hasil kajian daripada beberapa badan kaji selidik daripada O2 Research, daripada Ilham Center dan Huayan Institute masing-masing mendapatkan hasil dan keputusan yang berbeza dalam kalangan responden antaranya melihat kepada sentimen pengundi Cina misalnya berbeza daripada sentimen pengundi Melayu yang melihat kepada calon-calon Perdana Menteri ini antaranya nama yang menerima sokongan paling banyak adalah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob melihat kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim ini antara nama-nama yang telah pun diketengahkan oleh gabungan-gabungan politik utama dan tentunya bercakap tentang calon-calon yang diumumkan ini itu juga menjadi tumpuan pada malam ini apabila kita menjangkakan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional akhirnya akan mengumumkan senarai calon-calon yang akan bertanding untuk PRU ke-15 dan untuk mengupas lebih lanjut mengenai dengan segala perkara ini dan juga perkembangan politik menjelang PRU 15 sudah bersedia bersama saya ketika ini Dr. Romzi Ationg penganalisis politik Universiti Malaysia Sabah UMS. Terima kasih Dr. Romzi sudi bersama saya dalam Malaysia Memilih. Kita nak melihat balik kembali kepada apa yang saya bincangkan tadi bersama dengan rakan setugas saya di Sabah melihat kepada calon-calon Perdana Menteri yang diketengahkan. Kalau Dr. Romzi melihat kepada nama-nama yang telah pun dikemukakan ini dan kita nak cerminkan semula kepada pengundi di Sabah, bagaimana sentimen mereka terhadap nama-nama ini yang boleh saya gambarkan, sifatkan agak semenanjung sentrik kan. Jadi bagi pengundi di Sabah ini apa sebenarnya yang mereka mahu lihat pada calon Perdana Menteri dan apa yang mereka rasa melihat kepada nama-nama yang diketengahkan ini? Baik, masih Naila. Di Sabah ini saya rasa dia tidak berfokus sangat tentang dari mana asalnya calon Perdana Menteri itu. Apa yang paling penting itu calon Perdana Menteri ini adalah mereka yang mampu menyelesaikan berbagai masalah negara. Kita tahu bahwasanya sekarang ini negara kita mempunyai beberapa masalah. Masalah ini disebabkan oleh isu kepimpinan. Yang pertamanya itu ialah tentang moral pemimpin yang rendah, pandemik. Juga kita ada juga isu tentang kerencaman budaya dan agama yang mana ini menyebabkan perpaduan yang semakin rapuh. Dan yang paling penting itu ialah ekonomi yang rendah. Jadi masalah ekonomi yang semakin meruncing. Jadi saya melihat penduduk atau pengundi di Sabah ini semata-mata melihat kepada apa sebenarnya yang boleh disumbangkan oleh seorang pemimpin. Jadi uh, semenanjung sentrika, Sabah sentrika itu bukan menjadi masalah bagi pengundi di Sabah dan Sarawak. Jadi ada beberapa faktor. Yang pertamanya itu ialah tentang keupayaan seseorang itu untuk mengurus negara dengan baik. Dalam konteks mengurus negara ini ada beberapa hal yang harus diberi perhatian, yaitu tentang kebolehan seseorang itu mengurus ekonomi. Ialah sekarang ini kita bermasalah dari segi ekonomi, inflasi meningkat, pengangguran pun semakin bermasalah dan sebagainya. Kita juga berhadapan dengan isu keselamatan, perpaduan dan kesehatan. Jadi itu perkara pertama yang kita perlukan ya, ini keupayaan seseorang itu untuk mengurus kendali negara ini. Yang keduanya itu ya yang saya rasa ini amat penting, yaitu moral dan integriti seorang pemimpin. Jadi tidak kisahlah seorang itu berasal dari Semenanjung ke dari Sabah ataupun dari Sarawak sekalipun, isu moral dan integritas itu amat penting. Sebabnya apa yang berlaku sekarang ini adalah disebabkan oleh masalah integritas. Selain itu sikap sensitif terhadap perasaan rakyat Sabah Sarawak juga perlu. Empati yang tinggi itu juga kita perlukan. Dan yang paling penting itu saya rasa sebagai rakyat dari Sabah ataupun negeri Borneo ini, saya merasakan seseorang pemimpin itu haruslah menjadi seorang pemimpin yang faham tentang sejarah pembentukan negara. Jadi keikhlasan untuk memastikan negara membangun seimbang antara wilayah itu juga amat menjadi penekanan dalam kalangan pengundi di Sabah. Jadi persoalannya di situ ialah kita amat mementingkan faktor-faktor ini. Bukannya tentang calon itu adalah berasal dari Semenanjung, Sabah atau Sarawak.
Okey, jadi Dr. Romzi melihat kepada nilai-nilai itu, tidak kiralah dari mana, tidak kiralah siapa, tetapi melihat kepada nilai-nilai yang ada pada seorang calon Perdana Menteri itu. Kalau melihat kepada senarai calon yang kita sudah tahu, calon-calon Perdana Menteri yang sudah pun dikemukakan oleh gabungan-gabungan politik, misalnya BN, PN dan PH, kita sudah pun tahu. Malah GTA pun kita dah boleh andaikan, kita boleh tahu dah siapa. Tapi berbalik kepada nilai-nilai itu, adakah pengundi sebenarnya ada real choice, pilihan yang genuine, yang sebenar apabila mereka melihat senarai calon itu, ataupun adakah ini satu sentimen yang saya dengar dalam kalangan pengundi dan juga dalam kalangan pengundi muda terutamanya, mereka hanya mempunyai pilihan antara mungkin the lesser evil, ataupun mereka rasa seolah-olah mereka tidak ada pilihan sebenar, real choice untuk memilih siapa yang sebenarnya mereka nak lihat. Ini bukan sahaja kes khusus kita lihat di Malaysia, malah di banyak demokrasi lain juga isu yang sama, khususnya kalau kita lihat politik di UK pun malah sudah menjadi isu yang lama. Mandat rakyat itu tidak dikembalikan dan sebagainya. Jadi melihat kepada calon ini, bagaimana Dr. Romzi melihat sama ada pengundi ada calon ada pilihan sebenar, ataupun mereka hanya memilih antara nama-nama yang sudah lama ada dan sudah lama kita lihat dalam arena politik ini? Baik Naila, sebenarnya begini, rakyat disajikan dengan pilihan yang sedikit terhad dalam konteks memenuhi kriteria yang disebutkan tadi. Dan saya setuju bahwasanya kita memilih di kalangan yang terpaksa kita pilih lah. Saya kadang-kadang bercakap dengan pengundi bahwasanya kita harus memilih individu yang setidak-tidaknya menghampiri ciri-ciri yang kita hendaki. Sebabnya pada masa sekarang ini semua yang disenaraikan itu saya rasa tidaklah terlalu 100% menepati. Mungkin paling maksimum pun dalam 50%. Ada setengah pemimpin yang disenaraikan itu bermasalah dari segi sejarahnya atau juga sedang berhadapan dengan isu-isu tertentu. Jadi saya rasa demikian juga dengan negara-negara lain. Apabila disebut tentang demokrasi ini, pemain-pemain politik itu sendiri bila dia terlibat dengan politik, dia sudah menjadi seorang yang selalunya memanipulasikan berbagai isu, dan itu semestinya menjerumus mereka dalam konteks moral dan integriti yang rendah. Jadi betul lah apa yang Naila cakap tadi, kita ini berhadapan dengan pilihan yang terpaksa kita pilih. Saya tidak mengatakan kesemua calon itu adalah calon yang langsung tidak baik. Ada juga kebaikan antara satu sama lain. Tapi kita sebenarnya masih mengharapkan ada calon yang mungkin 80% menghampiri kriteria yang saya sebutkan tadi. Tapi pada ketika ini, kalau menurut laporan itu, ialah kita ada keterpaksaan untuk memilih di kalangan yang kurang daripada 60% pencapaian dari segi kriteria yang kita tetapkan sebentar tadi. Dr. Romzi bercakap tentang calon-calon Perdana Menteri, saya nak alihkan perhatian sikit kepada calon-calon yang akan bertanding pada PR15 nanti, khususnya lihat kepada calon yang bakal diumumkan oleh dua lagi gabungan, BN dan juga PN. Itu antara perkara yang dinanti-nantikan dan sudah pun banyak spekulasi kita lihat sekarang ini, antaranya mengatakan ada beberapa nama besar yang telah pun digugurkan daripada bertanding PR15. Jangkaan dan pandangan Dr. Romzi berhubung dengan dua pengumuman besar yang kita jangkakan malam ini. Kalau kita mulakan dulu dengan Barisan Nasional, melihat kepada pemerhatian Dr. Romzi sendiri dengan banyak spekulasi sekarang ini, apa yang Dr. Romzi jangkakan bagi calon-calon BN yang akan diumumkan nanti? Baik, untuk pengumuman itu nanti saya melihat ada beberapa sentimen yang harus diambil kira. Yang pertamanya itu tentang kesetiaan kepada parti. Yang keduanya ialah tentang mungkin sedikit bersifat personal. Saya juga melihat terhadap janji para pemimpin gabungan-gabungan itu yang mana ingin melihat peratusan muka baru itu lebih tinggi berbanding sebelum ini. Jadi saya rasa itu adalah perkara biasa yang mana ada muka lama itu yang akan diketepikan, tetapi saya yakin dan percaya bahwasanya muka lama yang diketepikan itu masih lagi akan terus menyumbang tenaga untuk kemenangan parti masing-masing. Ialah kalau kita melihat sejak 2 hari lalu perasaan sedih, perasaan kecewa di kalangan beberapa pemimpin yang sedia ada itu sudah ditonjolkan di pelbagai media. Jadi saya rasa walaupun demikian itu adalah benda biasa.
Bagaimana pula dengan Perikatan Nasional Dr. Romzi jangkakan apa melihat kepada strategi yang telah pun kita dapat perhati dan kaji sepanjang mengenai dengan PR15 ini dan juga menjelang malam ini, apa yang Dr. Romzi jangkakan? Baik, saya menjangkakan mana-mana parti gabungan ini akan lebih memfokus kepada manifesto masing-masing dan juga mungkin kemungkinan calon itu boleh menang. Manifesto tentang kestabilan ekonomi, pembangunan dan sebagainya. Jadi saya menjangkakan ada benda yang lebih signifikan terhadap rakyat, khususnya di Sabah ini kita mengharapkan setiap gabungan parti itu akan lebih fokus kepada keadilan sosial, keadilan antara wilayah dan sebagainya. Jadi saya menjangkakan itu akan dimomokkan pada malam ini nanti. Seperti yang Dr. Romzi katakan, memberi tumpuan khusus kepada pengundi di Sabah, sentimen pengundi di Sabah, melihat kepada calon-calon yang akan diumumkan malam nanti. Kalau kita nak congak ataupun kita nak membuat jangkaan di mana di Sabah Dr. Romzi jangkakan akan menjadi antara kerusi tumpuan menjelang pengumuman malam ini? Baik, ada beberapa tempat yang harus kita lihat. Yang pertamanya sudah semestinya kerusi Kinabatangan. Itu adalah kerusi di mana yang berhormat Datuk Seri Boh Mokhtaradin akan mempertahankan kerusi. Kita juga mempunyai kerusi panas di Kimanis apabila Datuk Seri Panglima Anifah Aman akan bertembung dengan Muhammad Alamin. Kita juga mungkin boleh melihat Kota Merdu sebagai kerusi panas. Di situ ada momokan bahwasanya ada seorang adun yang sedang berusaha untuk mengalihkan perhatian ataupun sokongan rakyat setempat kepada beliau. Jadi itu antara kerusi panas yang kita boleh perhatikan. Mungkin juga di kawasan lain seperti di Pensiangan, juga di Tuaran ini sendiri. Jadi itu antara kerusi panas yang saya rasa akan menjadi tumpuan untuk pilihan raya umum bagi negeri Sabah pada kali ini. Okey, baik, terima kasih Dr. Romzi. Banyak lagi yang saya nak bincangkan bersama dengan doktor, tapi itu saja masa kita ada untuk Malaysia Memilih. Terima kasih. Itu tadi Dr. Romzi Atung, penganalisis politik Universiti Malaysia Sabah UMS, sikit sebanyak kongsikan pandangan mengenai pemerhatian beliau terhadap sentimen pengundi di Sabah, apa yang mereka ingin lihat pada seorang calon Perdana Menteri itu dan apa sentimen mereka mengenai dengan PR15, terutamanya melihat kepada beberapa kerusi tumpuan, terutamanya menjelang pengumuman calon-calon oleh BN dan PN yang akan kami bawakan perkembangannya malam ini. Itu saja untuk Malaysia Memilih jam ini bersama saya, Naila Huda. Salam hormat.